Kamu tidak mau? Kesuat 9. Bangun. Dari bawah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salatu wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله مولانا العظيم وهو أصدق القائلين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, para jamaah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dapat kuat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi anugerahkan kekuatan kepada kita fi taatillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan di saat ini kita dah pun masuk pada tahun baru Masihi 2021 Masihi. Kita berada pada 2 hari bulan. Jadi inilah masa yang berlalu yang begitu cepat pada diri kita, sehingga kita rasa seolah-olah masih lagi berada pada tahun 2020.
Ala kulli hal, sekarang ni kita dah pun menjejak kaki masuk ke dalam yang dikatakan tahun baru Masihi. Apa yang perlu pada diri kita bila mana kita masuk tahun baru, sama ada tahun baru Masihi ataupun tahun baru Hijrah, iaitulah muhasabah diri kita bersama untuk sama-sama kita kenal diri kita sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat bertaubat kepada Allah taala di atas kesilapan-kesilapan yang sebelum ni, yang sekiranya kita buat kesilapan-kesilapan ataupun kesalahan tersebut. Dan dalam keadaan kita masuk ke dalam tahun baru ni, perkara yang penting pada diri kita iaitulah mesti kita kena azam baru untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Kerana umur kita sudah pasti semakin meningkat. Walaupun kita tak masuk tahun baru, tapi umur kita semakin meningkat. Tapi lebih-lebih lagi di saat kita berpindah masuk ke tahun baru, maka di saat tersebut baru kita nampak secara jelas. Kalau kata umur 60, dia jadi 61. Begitulah seterusnya. Jadi apa yang penting, bila umur kita semakin meningkat, tak lain tak bukan, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna dengan kematian. Semakin dekat kita dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anggapan kita setengah-setengah tu menganggapkan dengan keadaan sihat wal afiat, mungkin dia kata boleh lagi hidup 20 tahun. 20 tahun. Itu hanya anggapan pada diri kita sahaja. Walaupun 20 tahun kita katakan, maka dia dekat juga dengan bertemu dengan kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana disebut oleh ulama, kullu ati qaribin, setiap yang datang itu semakin hampir, semakin dekat. Jadi ala kulli hal, orang-orang yang soleh, orang-orang yang salik ilallah, orang yang nak bahagia di hari akhirat sana, maka mereka jaga peluang masa yang Allah Ta'ala anugerahkan ni. Masa kehidupan yang ada ni tak lain tak bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, untuk jadi amal ibadah. Walaupun dalam keadaan kerja buat nampak zahiriah adalah dunia, tetapi bihusnin niyah, dengan niat yang baik, maka dia jadi amal ibadah pahala akhirat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua ni dapat azam untuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala, untuk kita memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah tu adalah untuk bekalan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencapai keridaan Allah Taala. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Munyatul Musalli. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara sunat yang disebut dengan sunat hay'ah dalam sembahyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Dan sunat mengucap takbiratul intiqalat. Apa dia takbir intiqalat? Takbir perpindahan rukun daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain, itu nama takbir intiqalat. Misalnya daripada qiyam kepada rukuk, Allahu Akbar, kita takbir. Nama apa takbir tu? Takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun daripada qiyam kepada rukuk. Begitulah seterusnya. Jadi takbir intiqalat tu, apa dia yang dikatakan hukum dia? Wajib ke dia duduk dalam keadaan rukun ke ataupun sunat? Dalam keadaan sunat pula, dia adalah sunat ab'ad ke dia sunat hay'ah?
maka kita mengaji dalam kitab, dia adalah sunnatun hayyi'atun, sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Jadi kalau kita tak buat, kita tinggal sunat ab'ad, sunat hay'ah, maka contohnya kita tinggal takbir intiqalat, tak sunat, kita sujud sahwi, dan rugilah kita di saat kita tinggal sunat hay'ah tersebut. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat mengucap takbiratul intiqalat, yakni takbir berpindah rukun. Takbir berpindah rukun yang 5. Apa dia? Iaitu takbir rukuk, dan takbir turun kepada sujud, dan takbir bangkit daripada sujud, dan takbir sujud yang kedua. Takbir bangkit daripada sujud, yakni kepada duduk antara dua sujud tadi, dan takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Tu. Jadi takbir intiqalat ni dia ada 5. Takbir perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Ada hadis tak orang tanya kita? Ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raq'in wa qiyamin wa qu'udin. Kata Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, kata dia, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali turun dan bangun. Bangun, berdiri dan duduk. Turun daripada qiyam, turun kepada rukuk, takbir. Begitulah daripada turun daripada orang kata apa? Daripada i'tidal turun pula kepada sujud, takbir juga. Begitu juga daripada sujud naik semula nanti, takbir juga. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan riwayat oleh Imam Tirmizi juga, begitu juga Imam Ahmad. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadisun sahihun, hadis sahih. Bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, bahkan dia adalah hadis yang sahih. Makna kedudukan martabat hadis ni kuat. Jadi kata dia musannif rahimahullahu taala, dan sunat mengucap takbiratul intiqalat yang 5. Ingatlah sunat. Jadi benda sunat ni kita kena buat. Walaupun nampak sunat, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ibadah sembahyang kita. Yang dikatakan sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu tu ada yang sunat. Maka kita jangan bermudah-mudah dengan yang sunat. Kerana kita nak sembahyang kita sempurna, maka kita kena buat yang sunat-sunat dalam sembahyang. Termasuklah sunat hay'ah dan juga sunat-sunat ab'ad. Kata dia, yang 5 tadi tu, yang pertama takbir rukuk. Daripada kita qiyam, turun rukuk. Allahu Akbar, takbir rukuk. Dan takbir turun kepada sujud. I'tidal kita tak baca Allahu Akbar. Kita baca Sami'allahu liman hamidah. Tu ada kisah panjang dalam kitab Bahrul Madhi, ada cerita. Bagaimana yang dikatakan tukar daripada sirah yang sebelum tu tak sebut pun Sami'allahu liman hamidah, kemudian sebut Sami'allahu liman hamidah. Dengan sebab seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana datang sembahyang berjamaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang dalam keadaan lewat. Hadir lewat. Tiba-tiba lewat tadi, walaupun lewat sempat dapat tamakninah di dalam rukuk bersama-sama dengan imam tadi.
maka dia mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sirah tersebut ditukar, kisahnya panjang, daripada sirah asalnya kepada sirah sami'allahu liman hamidah. Pujian sahabat tadi tu sami'allahu liman hamidah, mendengarlah oleh Allah Taala akan man hamidahu, mereka yang memuji akannya, akan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sunat baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Dua-dua boleh. Dan ada lagi yang disebut dengan yang panjang daripada tu sikit ada. Jadi yang ni dia kata 5. Yang pertama takbir rukuk, dan yang kedua takbir turun kepada sujud. Sujud pertamalah. Dan takbir bangkit daripada sujud, yakni kepada duduk antara dua sujud. Dan takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Takbir daripada sujud yang kedua tu kita bangun kepada qiyam. Maka setiap yang dikatakan takbir intiqalat ni, yang lebih afdal kita takbir start daripada kita nak berpindah rukun tu sampai kepada rukun yang seterusnya. Makna kita nak baca panjang pendek tu, lebih afdal kita baca mengikut yang dikatakan qadar rukun kita tu. Kalau kita rukuk daripada qiyam, kita turun pada qiyam tu kepada rukuk, Allahu akbar, kita turun. Tu dia ada 5 lah. 5. Dan mengangkatkan kedua tangannya musalli seperti takbiratul ihram. Bila tatkala hendak rukuk dan tatkala hendak bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Macam mana kaedah angkat tangan je? Permulaan angkat kedua tangan tu bersama-sama angkat kepalanya, musalli. Jadi dalam takbir intiqalat ni ada tempat yang sunat kita angkat tangan, ada tempat yang kita tak sunat angkat tangan pun. Ni kadang kita tersalah. Kadang kita tersalah. Batalkan sembahyang tak batal, tapi tak dapat pahala sunat lah. Itu. Jadi yang pertama maklumlah, bila kita takbiratul ihram sunat kita angkat tangan. Takbiratul ihram. Kemudian pada takbir intiqalat ni ada 2 tempat yang sunat kita angkat tangan. Yang pertama yang dikatakan oleh musannif, pengarang kitab kita ni, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah taala, kata dia, dan mengangkat kedua tangannya musalli seperti takbiratul ihram bila tatkala hendak rukuk. Bermakna daripada qiyam tu, daripada kita qiyam, kita nak berpindah daripada qiyam kepada rukuk, kita angkat tangan, Allahu akbar, kita turun rukuk. Dan tatkala hendak bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, daripada kita nak bangkit daripada rukuk kepada i'tidal. Semua ada 3, bukan 2, 3, satu lagi di belakang tu. Kemudian permulaan angkat kedua tangan tu bersama-sama angkat kepalanya. Ini ketika mana kita nak buat tadi tu, kaedah dia, kaifiat dia, permulaan angkat kedua tangan tu bersama-sama angkat kepala. Angkat kepala lah. Ini yang dikatakan daripada rukuk kepada i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan 2 tangannya musalli tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi ada 3 tempat. Pada yang dikatakan selain daripada takbiratul ihram ni, takbir intiqalat ni, 3 tempat. 2 dah tadi. Yang ketiga apa dia? Kata dia, dan demikian lagi, yakni begitu juga sunat mengangkatkan 2 tangannya musalli
tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Tatkala kita bangun daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi kita nak masuk kepada rakaat yang ketiga lah. Nak masuk kepada rakaat yang ketiga. Jadi sembahyang yang berlaku yang macam ni sembahyang yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat lah. Sunat kita angkat tangan daripada kita bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam tu. Ni juga ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata dia pada mensifatkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama min as-sajdatain rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi wa kabbara. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari 2 rakaatnya lalu mengangkatkan 2 tangannya, yakni daripada 2 rakaat naik kepada rakaat yang ketiga lah. Mengangkatkan 2 tangannya, membetuli 2 bahunya dan beliau bertakbir. Bertakbir. Allahu Akbar. Panjang naik daripada rakaat yang kedua naik kepada rakaat yang ketiga. Sunat angkat tangan. Tu. Jadi kalau kata kita pergi buat pada tempat yang lain ni, tak dapat pahala sunat lah. Kadang-kadang kalau kita buat yang dikatakan perkara tu tak sunat, kita pergi buat dan jadi makruh pula. Jadi dia lagu tu. Jadi bagi kena tempat dah. Dan katanya musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sunat hay'ah mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali di dalam rukuk. Ni sunat yang dikatakan tasbih dalam rukuk. Tasbih rukuk. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Sunat kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan juga segala kepujian baginya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Orang tanya suci daripada apa? Mengaji dalam ilmu akidah. Maha suci Allah Ta'ala, suci daripada segala naqais, segala sifat kekurangan. Bermakna Allah Ta'ala tak ada segala sifat kekurangan. Mustahil atas Allah Ta'ala. Bukan suci daripada najis kan? Itu kita baca 3 kali. Sekurang-kurang sekali. Tapi sunat 3 kali. Seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Hatta kita sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih 300 tasbih. Sunat tasbih. Dia ada 2 kaifiat kan? Jadi dalam sunat tasbih tu di antaranya tasbih ketika mana rukuk 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dalam rukuk tu nak baca tak lagi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dulu, barulah kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tasbih rukuk tak tinggal 3 kali tu. Jadi kita bacalah, baca. Pahala besar orang yang memujikan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah dia yang disebut dalam kitab ni. Dia kata dalil disunatkan mengucap tasbih tersebut ialah seperti berikut. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, berkata ya Uqbah, lamma nazalas fasabbih bismi rabbika
Fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Waqi'ah. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Suratul A'la. Qala lana ij'aluha fi sujudikum. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. Itu dia cerita bagaimana yang dikatakan sunat mengucap tasbih di dalam rukuk ni. Ada kisah dia. Jadi sebab tu bila kita mengaji kita akan jumpa. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Itu kena mengaji lah. Mengaji tafsir, jumpa. Dan katanya tadi, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, tatkala turun ayat, fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Waqi'ah. Sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kami, bagi para sahabat, di antaranya Sayyidina Uqbah bin Amir. Hendak kamu jadikannya akan tasbih itu di dalam rukuk kamu. Hendaklah kamu jadikan akan tasbih itu di dalam rukuk kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala turun ayat yang kedua, turun pula sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jadikannya akan tasbih tu di dalam sujud kamu. Jadi pertama tadi dalam rukuk, maka yang kedua ni dalam sujud kamu. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? Thalathan, 3 kali. Dan apabila sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. 3 kali. Jadi sunat kita baca. Dan hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud. Banyak bab fiqh ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi banyak lagi lah dalil kalau kita nak baca dalam kitab berkenaan dengan dalil, daripada dalil berkenaan dengan tasbih rukuk ni. Itu di antara dalil dia. Jadi baca, jangan kita segan. Kalau kita baca tu tentulah kita rukuk berserta dengan tamakninah. Tapi kadang-kadang terlalu kalut, dia tahu kata dia baca tasbih ni sunat je, dia rukuk tak baca apa. Sah tak semayang? Sah, tapi syarat kena tamakninah. Sekadar subhanallah. Ni duk kalut sangat ni sampai tak baca apa. Tamakninah dia dalam rukuk pun tak ada. Maka sembahyang yang macam tu tak sah. Lagi tak kata sembahyang patuk ayam. Cepat seperti mana ayam patuk padi. Janganlah kita macam tu. Nak pergi mana kan? Kalut-kalut. Bukan lama pun. Saat je walaupun 4 rakaat, 3 rakaat saat je. Masa Allah Ta'ala bagi kita banyak pada 24 jam. Kan? Nak sembahyang, kita rasa lama. Jangan macam tu. Bukan lama pun. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih di dalam sujud 3 kali. Tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu di dalam sujud. Banyaklah hadis-hadis. Saya baca hadis satu tadi dah. Dan dilebihkan pada rukuk. Kemudian daripada tasbihnya jika orang munfarid. Apa maksud ni? Bagi orang yang sembahyang seorang diri. Balik baca yang ni, hafal beringat. Kalau dah ingat dah, beramai. Pahala besar. Tapi kalau kita jadi tak imam, kita nak meraihkan makmum. Tak payahlah.
Dia kata dia, dan dilebihkan pada rukuknya rukuk musalli. Bila kemudian daripada tasbihnya tasbih rukuk tadi. Tasbih musalli ketika rukuk tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian daripada tu sunat baca yang ni. Baca 3 kali yang tu sunat baca yang ni. Bagi siapa tu? Jika orang munfarid, orang yang sembahyang seorang diri. Sembahyang sunat, baca. Baca apa? Allahumma laka raka'tu. Dalam kitab dah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khash'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallas bihi qadami. Kita baca yang tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khash'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallas bihi qadami. Baca. Ada dalil tak nak beramal ni? Ada. Bacaan ni dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana rukuk. Dalil di antara dia dalil daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa anta rabbi khash'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'izami wa 'asabi wa mastaqallas bihi qadamaya lillahi rabbil alamin. Ini riwayat hadis daripada Sayyidina Ali. Ada hadis daripada Sayyidina Ali juga, tapi riwayat hadis tu berbeza. Ada. Jadi hadis sebut oleh musannif seperti mana tadi. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa anta rabbi khash'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'izami wa 'asabi wa mastaqallas bihi qadamaya lillahi rabbil alamin. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim dan juga ada riwayat daripada Imam Abu Daud. Itu dia. Sebab tu kalau kita nak mengaji kitab hadis, di antara hadis yang banyak berkaitan dengan yang disebut dengan fiqh, banyaknya duduk dalam Sunan Abu Daud. Banyak. Peringkat kita orang awam ni nak mengaji Sunan Abu Daud tebal banyak. Tak payah mengaji Sunan Abu Daud, mengaji Bulughul Maram, kitab hadis berkenaan dengan fiqh. Bulughul Maram. Nak mengaji banyak lagi tentang fiqh ni, dihimpun oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Idris Al-Marbawi, kitab Bahrul Madhi. Mengaji kitab Bahrul Madhi. Setiap sembahyang tu dia datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya lagi musannif rahimahullahu ta'ala, demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih 2 sujud. Tadi rukuk, yang ni sujud pula. Baca apa? Selepas daripada tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita nak baca apa? Baca yang ni. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Nampak macam duk ingat dah tu kan. Hak kita duk baca dah tu. Duk baca ketika mana sujud tilawah. Subuh Jumaat kan. Cuma tambah sikit lagi lah. Apa dia kita tambah? Allahumma laka sajadtu. Ya Allah ya Tuhan. Laka bagi engkau lah sajadtu, aku sujud. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Walaka aslamtu, dan bagi engkau lah aku berserah. Sajada wajhiya lilladhi khalaqa sam'a lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat bacanya tu. Balik berapa bacalah, baca 2-3 kali, baca dalam sembahyang, ingat. Tu.
Ini juga ada hadis daripada Sayyidina Ali juga berkenaan dengan bacaan tadi. Kata Sayyidina Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yaqul Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksud dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau membaca Allahumma lakas sajadtu hingga akhir tadi. Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Cuma dah tambah sikit di sini, anta rabbi sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Jadi boleh kita baca. Tengok dalam kitab Musalli tu lah. Beli kitab Musalli bukan berapa ringgit kan? RM4 kan? Kalau tak erti Jawi tu, beli hak yang Rumi kan? Cari bacaan dia. Bacaan dia tulis bahasa Arab kan lah. Kemudian kita beramai baca. Baca banyak kali sikit ingat. Dan sunat mengucap sami'allahu liman hamidah. Bila tu? Serta permulaan angkat kepalanya yang musalli. Jadi di saat kita daripada rukuk kepada i'tidal. Sunat kita baca ni. Sami'allahu liman hamidah. Maka apabila berdiri, yakni daripada kita rukuk, kita baca sami'allahu liman hamidah, berpindah rukun daripada rukuk kepada i'tidal. Bila kita i'tidal, selesai kita baca sami'allahu liman hamidah, sunat kita baca Rabbana lakal hamd. Dalam kitab dah sambung panjang lagi kan. Boleh ramai tu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu baca sampai sekat tu. Kita orang sembahyang jemaah pun sunat baca sampai sekat tu. Bagi orang yang munfarid, orang yang sembahyang seorang diri, sunat panjangkan lagi. Apa dia? Ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Belakang tu kita duk baca agak kadang-kadang kan. Duk baca dalam wirid pas sembahyang tu. Sunat baca bagi orang yang sembahyang seorang diri. Jadi bagi orang yang sembahyang macam kita ni duk sembahyang jemaah apa semua, paling kurang baca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu ataupun rabbana walakal hamdu. Orang tanya nak baca yang mana satu ni? Ada waw tak ada waw? Maka saya mengaji dengan guru saya, Baba Abdul Karim, Pondok Pengkalan Tok Seri, di Fatani, Pujuk, daerah Pujuk, Fatani. Maka ketika mana mengaji dulu, Baba cerita kita baca tanpa waw. Itu adalah lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah, maka itu lebih afdal kata dia. Jadi boleh kita nak baca dua-dua, tapi lebih afdal kalau ikut saya mengaji dengan Tok Guru, dia kata baca bila waw, tanpa ada waw. Lebih mubalaghah. Tak apalah, ikutlah nak baca mana pun. Ada dalil tak orang tanya kita duk baca ni? Ada. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata dia anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' summa yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Di sini dia buat mai wow. Kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca sami'allahu liman hamidah bila ketika mengangkatkan tulang belakangnya dari rukuk. Yakni daripada rukuk naik kepada tidaklah. Kemudian beliau membaca pula padahal beliau berdiri ketika mana saat qiyam tu.
Qiyam dengan makna kita i'tidal itulah. Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab Kitabul Adzan, dan diriwayat juga oleh Imam Al-Muslim. Itu bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wama bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu yang ada dalam kitab yang lebih tu, ada juga dalam hadis. Bukan kata rekaan para ulama, dah Nabi baca. Bermakna amalan wirid yang Nabi baca ni dinamakan azkar ataupun wirid-wirid, aurat, wirid-wirid yang maksurat, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca pahala besarlah. Apa dia? Kata dia tadi, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit daripada rukuknya, beliau membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ardi wama bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu. Ni riwayat yang ni. Ada hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana bacaan dia lebih daripada tu lagi. Kita tengok sikit. Kata dia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni cerita dia seorang sahabat Nabi yang di kalangan sahabat Nabi yang alim, yang banyak ilmu. Selain daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri inilah yang baca doa yang mohon kepada Allah Ta'ala berubat kepada seorang ketua kampung di saat ketua kampung tadi dikena sengat binatang bisa. Ketika mana beliau dengan para sahabat yang seterusnya yang lain berhijrah. Bila berhijrah ke Taif, kemudian bila berhijrah ke sana untuk nak menyebarkan Islam, untuk nak orang kata apa, nak selamatkan diri dan nak menyebarkan Islam, maka di saat tersebut bukan kata diterima dengan baik, dihalau. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan ketika tu ketua kampung di kalangan kampung tu, Taif tu, kena binatang sengat bisa. Bila kena binatang sengat bisa ni, kena kat dia, berubatlah ahli kampung tu, berubat ketua dia, ketua kampung. Berubat tak jadi poh. Lepas tu tengoklah puak sahabat di antara dia Abu Sa'id Al-Khudri ada dalam kumpulan tu. Tengok depa kata, cuba kita tanya puak-puak ni hak mai ikut ni. Kut-kutlah depa pandai kan, boleh berubat. Maka jumpalah dengan golongan sahabat. Kemudian di antara tu ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri orang alim. Maka depa suruh dia. Maka dia kata boleh. Tapi dengan syarat. Syarat apa dia? Syarat kena ada upah. Sebab tadi kami nak masuk tumpang sat, halau. Lah ni nak minta boleh, tapi kena ada upah. Maka istimbat daripada sinilah, istidlal daripada sinilah kita berubat boleh ambil upah. Walaupun dengan ayat Quran. Tu di antaranya. Jadi bila macam tu Abu Sa'id Al-Khudri jampi. Jampi apa? Jampi surah Al-Fatihah ya. Dia baca surah Al-Fatihah. Baca daripada awal sampai habis. Surah Al-Fatihah. Hambuh itu lega lalatuh. Ni kena berkat suratul Fatihah. Lega lalatuh. Bila lega, dah janji tadi, nak bagi upah kambing kibas ke kambing, lebih kurang tu lah.
Apa ekor saya terlupa dah. Tapi banyak ekor agak. Maka ambil lah kambing tu dapat upah. Bila mana balik daripada hijrah, balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pok-pok sahabat ni, ada di kalangan sahabat ni yang takut nak makan kambing tu. Ada yang kata tak apa kita makan, boleh makan ni. Atau ada yang kata tak berani. Di antara dia Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, dia kata, tak tahulah boleh makan tak boleh makan ni. Ambil upah jampi Al-Quran ni. Kau tak boleh makan lah. Maka akhir temu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, boleh makan. Boleh ambil upah, boleh makan. Kemudian kalau ada lagi buat main kot ni sama. Jadi inilah menunjuk kata boleh ambil upah. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ada riwayat dalam sebuah hadis berkenaan dengan perkara yang sama, iaitu wirid tadi, tasbih tadi. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ats-tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi ini sunat bagi orang yang munfarid, orang yang sembahyang seorang diri, dia baca sampai dekat minkal jadd. Jadi apa maksud dia? Kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allahu liman hamidah dulu. Selepas daripada baca sami Allahu liman hamidah, lalu beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ats-tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Ini berkenaan dengan bacaan tasbih di dalam i'tidal. Bacaan pujian di dalam i'tidal. Dan setengah daripada sunat hai'ah. Sikit lagi. Sunat membaca kunut. Yang ni bukan sunat hai'ah ni. Yang ni sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Bukan sunat hai'ah, sunat ab'ad. Sunat baca kunut ni adalah sunat ab'ad. Dan setengah daripada sunat ab'ad. Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh, yakni pada sembahyang subuh. Dan witir, yakni sembahyang witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Kita sembahyang sunat witir. Waktu biasa kita sembahyang sunat witir ni tak sunat kita baca kunut. Kan? Akhir sembahyang tu, rakaat yang terakhir tu, satu rakaat terakhir tu tak sunat kita baca kunut. Tapi pada bulan Ramadan, pada nisfu Ramadan. Nisfu Ramadan ni khilaf ulama. Setengah ulama kata ambil daripada malam yang 15 naik ke atas. Setengah ulama kata dah. Yang dikatakan nisfu Ramadan ni selepas daripada malam yang ke-10 naik ke atas. Jadi ghalib kita duk baca malam 15 naik ke atas lah. Kan? Tak apalah lagu mana pun baca. Sunat kita baca. Jadi kalau kita tak baca di ketiga tu, maka sunat kita sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia sunat ab'ad. Bukan sunat hai'ah. Dan sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua. Daripada subuh, yakni pada sembahyang subuh. Dan witir, yakni sembahyang witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Itu sunat. Dan pada tiap-tiap sembahyang, jika kedatangan bala atau cubaan. Bila mana datang cubaan ataupun balak-balak, sunat. Seperti mana awal hari itu ada setengah masjid kan, dengan sebab wabak Covid ni baca kunut. Boleh tak? Boleh. Bahkan ketika yang dikatakan ada musibah balak ni,
Sunat pula baca dalam sembahyang fardu, tiap-tiap sembahyang. Saya pernah baca setiap kali selepas sembahyang dalam sembahyang fardu ketika mana Sa'ad berada di Yaman. Waktu tahun tu, waktu perang memang dahsyatlah. Waktu sampai kami pelajar Malaysia balik free. Kalau tak balik pun tak boleh nak mengaji. Sebab apa? Sebab visa tak dapat. Bila visa tak dapat, nak gagah duk bahaya. Kan? Dengan nak orang tahu pengurusan kita dengan bank dan sebagainya susah. Jadi bila macam tu, di saat berlaku perang tu tiap-tiap waktu mayang jemaah mesti terimamkan baca kunut. Kita pun baca kunut. Tu. Jadi sunatlah, sunat. Jadi yang dikatakan sunat ab'ad ni pada ketika sembahyang fardu subuh dan juga witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Itu sunat ab'ad. Dan kata dia iaitu bacaan kunut tu. Allahumma hdini fi man hadais wa afini fi man afais وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا. Dalam kitab ni kita tambah sikit. Dalam kitab syarah ni. تباركت ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ataupun tabarakta wa ta'alaik boleh juga. Boleh juga. Tabarakta wa ta'alaik boleh juga. Jadi kita sunat baca ni lafaz doa kunut. Dan jika imam, kalaulah imam dibaca dengan lafaz jamak, kita baca dengan lafaz jamak lah sebab meraihkan makmum. Seperti dibaca Allahumma hdina hingga akhir, hingga alif lam kha. Alif lam kha tu huruf rumus. Huruf rumus daripada tamim ila akhirih, daripada ila akhirih. Bermakna dia suruh kita baca sampai habislah. Macam mana kita nak baca sekiranya jadi imam? Ingat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi, yang tu baca ramai-ramai. Sampai wala yuqda alaik wa innahu la yazillu man walais wa la ya'izzu man adais tabarakta rabbana wa ta'alais. Ataupun tabarakta wa ta'alaik falakal hamdu ala ma qadais astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tang ni kita nak buat lagu mana? Setengah orang dia baca dengan nun kalau jadi imam. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka saya mengaji walaupun tu imam di saat baca yang dikatakan wa astaghfiruka ni tak diubah, tetap baca dengan astaghfiruka. Tak ubah baca dengan nun lah. Baca dengan wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab sunat bagi semua jemaah. Bukan kata tu imam saja. Termasuklah salawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga dia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cuma di sini kita nak kena bagi mutabaqah. Setengah tu dia baca tak mutabaqah. Apa maksud mutabaqah? Bagi sama. Kalau kata baca wa salla wa sallama, salla wa sallam. Kalau baca wa salli wa sallim, itu bagi mutabaqah. Jangan kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Itu tak betul di segi ilmu dia, ilmu nahwu dia. Jadi bagi mutabaqah ataupun kita tambah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa barik wa sallim. Tu. Tu dah. Baca. Tu dia. Ni doa kunut. Jadi doa kunut ni setengah orang tak baca, kan? Maka dalam mazhab kita hukum dia sunat. Hukum dia sunat baca doa kunut ni. Kita tengok sikit di sini berkenaan dengan kunut, doa kunut dikatakan dalam kitab ni, dia kata hadis daripada Sayyidina sebelum daripada hadis kita tengok hukum. Kunut pada salat subuh itu tidak disunatkannya pada mazhab Hanafi dan Hambali. Pergi di Mekah, tengok tak baca kunut. Kita balik kata bid'ah baca kunut ni. Bid'ah terus. Padahal kawan mazhab Hanafi. Kan? Pada mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Imam Hanafi dan juga Imam Hambali. Tidak disunatkan. Dan disunatkannya membaca kunut pada sembahyang subuh pada mazhab Maliki dan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi orang tanya kita dua mazhab sunat, dua mazhab tak sunat. Hak mazhab sunat apa dia? Sembahyang baca kunut pada sembahyang subuh, itulah mazhab Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i. Imam Maliki ni siapa dia? Guru kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ni maklumlah anak murid kepada Imam Maliki. Kemudian Imam Hanafi dengan Imam Hambali tak sunat bagi mereka. Dalil disunatkan pada mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalil sunat baca kunut. Mana dalil? Hadis daripada Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu anna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu su'ila hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati as-subhi faqala na'am faqila lahu qabla ar-ruku' aw ba'da ar-ruku' qala ba'da ar-ruku'. Ni tempat nak baca doa kunut pun disebut. Kata dia hadis diriwayatkan daripada Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas, Imam Maliki. Anas bin Malik sahabat Nabi. Yang duduk dengan Nabi, jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahulah bagaimana Nabi sembahyang sebab duduk dengan Nabi. Kata dia, ditanya Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada sembahyang subuh? Nabi baca kunut tak sembahyang subuh? Orang tanya dia. Sebab duduk dengan Nabi ni, baca kunut tak Nabi? Beliau berkata bahkan, yakni ya, baca. Lalu ditanyakan, dikatakan baginya, ditanya lagi, sebelum rukuk atau selepas rukuk? Bila baca? Sebelum rukuk atau selepas rukuk baca? Beliau menjawab, Sayyidina Anas bin Malik menjawab, kemudian daripada rukuk. Waktu kita dah baca tu dah, kan? Kemudian daripada rukuk, selepas daripada i'tidal tu dah. Waktu i'tidal, selepas daripada i'tidal tu. Kemudian daripada rukuk. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Witri. Boleh buka di sana. Dan ada riwayat daripada Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 4 imam meriwayatkan hadis yang sama. Hadis kuat lah. Jadi sunat dalam mazhab kita. Jadi setengah-setengah kita ni, kita bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian tak mau baca kunut. Jadi bila kita tak baca di situ, mana kita tak buat sunat ab'ad lah. Mana sunat kita sujud sahwi. Melainkanlah kita mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, tak apa lah. Jadi tu satu hadis berkenaan dengan bacaan kunut. Jadi insya-Allah
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dapat buat segala sunat-sunat yang disebut oleh musannif, yang mana yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Insya-Allah lagi akan datang kita akan masuk berkenaan dengan doa yang duduk antara dua sujud. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Dah lah. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian, kita dalam beribadah ni mestilah istiqamah. Saya pesan pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian, seperti mana yang disebut dalam kitab Hikam Abi Madian. Kitab Hikam ni ada kitab Hikam Arab yang dikarang oleh yang dikatakan Syekh At-Ta'illah As-Sakandari. Kemudian kitab Hikam Jawi untuk Pulau Manis, terjemah kitab Hikam Arab. Kemudian satu lagi Hikam Abi Madian. Hikam Abi Madian ni jarang orang baca, dan kita nak cari di kedai pun payah, sebab bahasan dia payah. Maka dibaca oleh Tok Guru, di antaranya Tok Guru Baba Azhari, pondok di Landai sana tu. Saya duk mengaji dengan dia lah. Kemudian dia sebut dalam kitab Hikam dikatakan satu perkataan untuk membangun semangat kita di dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah. Kata dia, pengarang kitab tersebut, dia kata, sir wajidda fis sayri la taqif. Pendek perkataan dia. Sir, apa maksud sir? Sir, kalau bahasa Arab asal dia sir daripada sara yasiru sayran, dengan makna berjalan. Apa maksud berjalan di situ? Bukan berjalan. Maksud dia sir, yakni beribadah. Berjalan yakni beribadah olehmu. Wajid, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wajid fis sayri, beribadah olehmu dan bersungguh-sungguh olehmu fis sayri, di dalam berjalan, yakni di dalam beribadah tadi. La taqif, jangan kamu berhenti. Kena istiqamah, mulazamah fil ibadah. Ini nasihat pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi, semakin meningkat umur kita, maka kita kena semakin banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam keadaan beribadah, di antara yang paling payah, hatta disebut oleh ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu adalah terlebih baik daripada 1000 karamah. Sebab apa? Sebab payah. Maka istiqamah ni kita kena tebiang, kena usaha, paksa diri buat juga. Di antara perkara yang kita kena istiqamah, iaitulah selain daripada sembahyang dan sebagainya, iaitulah kita kena istiqamah zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab apa saya sebut berkenaan dengan zikir? Sebab zikir ni adalah perkara penting, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut oleh ulama, hati kita ni berkarat. Innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati itu berkarat. Hati manusia itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti mana karatnya besi. Maka ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara untuk membersihkan karat pada hati itu? Maka Nabi SAW menjawab, bi zikril maut wa kasrati zikir, dengan mengingati mati, wa kasrati zikir, dan memperbanyakkan zikrullah. Kena ingat kepada kematian. Bahwasanya kita ni bukan nak tungkat langit, nak hidup di dunia ni tak mati dah, kita akan mati. Maka hargailah waktu hidup kita dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, di antara dengan zikrullah. Zikrullah, mula daripada zikir, sikit demi sikit, sehinggalah jadi banyak, sehinggalah jadi sebati dalam diri kita, sehingga Allah Ta'ala campak makrifah yang khassah. Tu. Jadi tu hati. Paling kurang kita nak ingat kepada kematian ni, guru saya kata paling kurang 21 kali sehari semalam.
Baca apa? Dalam keadaan nak ingat mati tu, tekan duk ingat lagu tu, dah baca doa. Baca doa minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sakaratul maut. Bagi Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita husnul khatimah. Baca. Kemudian nak berzikir banyak mana paling kurang? Kita orang awam ni banyak mana? Paling kurang alal aqal salasumi'ah. Paling kurang 300 kali. Zikir apa 300 kali tu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka pahalanya besar. Bila kita zikir, setiap kali kita zikir tu, maka dia kikih karak-karak dalam hati kita. Tu peringkat orang yang mula buat 300 kali. Maka sampai satu tahap kita boleh istiqamah, maka insya-Allah ketika tu Allah Taala dah bagi dah kelebihan-kelebihan istiqamah dalam amal ibadah, sesuatu amal ibadah tu, maka kita rasa halawah, manis beribadah, maka kita akan tambah lagi. Naik sampai paling kurang pula 1000 kali sehari semalam insya-Allah. Tu bukan saya sebut sendiri, ulama sebut sebagai nasihat, pesanan buat bersama untuk kita tak lalai daripada mengingati Allah Taala, untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Taala. Bila kita duk buat macam tu, maka membawa kepada hati kita ni bersih. Bila hati bersih, mudah nak buat amal ibadah. Dalam keadaan kita buat amal ibadah tadi tu, Allah Ta'ala campak halawah fil ibadah. Kemanisan dalam amal ibadah. Kemanisan tadi tu orang tanya macam mana manis ibadah? Adakah sama dengan manis ayak buah? Tak sama. Tak boleh nak cerita. Nak cerita macam mana? Tak boleh nak cerita. Man lam yazuk lam yadri. Barang siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Nak rasa dia kena istiqamah. Maka istiqamah ulama sebut, kita istiqamah dalam sesuatu amal ibadah bermula daripada 40 hari. 40 hari istiqamah. Zikir 300 kali. Setiap hari 300, 40 hari. Jangan dikatakan selang walaupun sehari tak zikir sebanyak 40 hari. Tak nampak lagi kita 40 hari ni, tak nampak apa lagi. Tak rasa manis apa lagi, duk malas lagi. Tambah lagi 40 hari, jadi 80 hari. Tak berhenti tu. Kemudian tambah lagi, tak nampak lagi, tambah lagi sampai 40 hari lagi, 120 hari. Maka kata ulama, di saat 120 hari, insya-Allah Allah Taala akan bagi. Maka 140 hari itu adalah seperti mana kejadian permulaan kejadian Allah Taala jadikan kita. Selama 140 hari kita berada dalam kandungan ibu kita, maka di saat tu Allah Taala fayunfakhu fihi ruh. Allah Taala perintah malaikat untuk ciupkan ruh, masuk ruh. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala bagi kekuatan pada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir untuk perkongsian tahfiz yang saya mengajar baru-baru ni, ada lagi kekosongan untuk pelajar baru, tak banyak, 2 orang aja. Lelaki sahaja. Siapa yang nak tu bolehlah. Umur kita ambil 13 ke atas. Tu. Kemudian di tahfiz saya ni, Ma'had Tahfiz Tarbiyatul Hikmah di Amandia Bukit di Sungai Petani. Allahumma salli Muhammad. Ma'had Tahfiz yang saya mengajar ni ada 2 aliran. Yang pertama Quran, yang kedua pengajian kitab turas. Kitab turas. Dan kita ada takhassus untuk pelajar yang tak mampu nak hafal Quran. Untuk permulaan tahun baru ni, tahun 2021, kita ada takhassus bermula daripada takhassus Jawi dan juga takhassus Arabiah. Untuk dia tak boleh nak hafal Quran dah. Duk hafal sekat 5 juzuk, ingat naik ke atas pening lah. Nak buat lagu mana? Takkan nak suruh hafal juga. Naya kat dia. Nak buat macam mana? Kita ambil pendekatan untuk dia boleh pula memahami kitab-kitab para alim ulama. Tu kemudian yang kedua adalah untuk SPM. Sebab saya di antara tenaga pengajar lah, duduk khidmat sikit, buat kelas yang dijemput oleh pihak sekolah. Sekolah pun sekolah, bukan sekolah kerajaan, sekolah tu sekolah swasta di Guak Sepedak, Gurun sana. Jadi ada sebuah sekolah yang dibuat di sana adalah untuk pelajar-pelajar yang mana yang nak
ambil SPM dalam masa setahun saja. Mana masuk tu setahun ngaji. Macam mana nak ambil SPM semua, madah-madah dia, pelajaran-pelajaran dia. InsyaAllah akhir tahun ambil periksa, insyaAllah boleh jaya. Jadi di sana saya dijemput untuk mengajak dua pelajaran. Adalah pelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran As-Sunnah. Maka di sana tu masih lagi banyak lagi lah. Nak kata banyak sangat pun tak juga. Tapi banyak lagi. Kita kata kalau kata nak masuk tu boleh lah. Untuk pelajar lelaki perempuan. Umur 17 naik ke atas. Sampai 20 lebih pun boleh. 30 pun boleh. Dan di sana dia adalah orang yang sewa-sewa rumah tu kat dengan sekolah tu. InsyaAllah. Sebab hari ni setengah daripada pelajar tahfiz dan juga pondok yang mereka nak sambung pengajian, tengok tak ada sijil SPM. Macam saya awal dulu, saya balik daripada Indon, balik daripada Yaman, nak buat pengajian, nak sambung pergi Maroko. Kira dah dengan Ustaz Rosli, ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang. Select dah satu lah SPM, waktu tu tak ambil. Jadi siapa-siapa di kalangan khususnya pelajar-pelajar yang nak ambil tu, di kalangan pelajar tahfiz ataupun pondok, tak kiralah pelajar selain daripada tu pun boleh juga. Jadi banyakkan yang mengaji di situ adalah pelajar pondok, pelajar tahfiz yang mengaji di pondok 5 tahun, 6 tahun. Kemudian nak ambil SPM, tak tahu nak ambil sekolah menengah, depa tak ajar dah apa-apa ni. Pergi ambil di situ insya-Allah. InsyaAllah lah. Siapa yang nak tu boleh berhubung dengan saya ataupun api di sekolah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mohon maaf pada tuan-tuan ambil masa banyak sikit malam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.